Dalam bahasa kaunseling kita kata apa? Membugarkan rumah tangga. Bugar rumah tangga. Tadi selain daripada kasih sayang, cinta, seluruhnya komunikasi. Lepas tu cari nafkah. Suami kena cari nafkah untuk diberi pada isteri. Walaupun isteri kita bekerja. Ramai yang jumpa saya buat kaunseling apa? Tuan Haji, suami saya tak pernah bagi nafkah. Dah kahwin 12 tahun. Itu datang hari nak minta cerai lah. Nampak tu? Kita orang lelaki, kita mesti bagi nafkah pada bini kita. Ni yang ni, duit abang untuk gaji bulan ini, hari ni 30 hari bulan, ni abang bagi 200. Ambil lah yang 200. Tapi puan tahu, kadang-kadang hari ni isteri jawatan lebih tinggi daripada suami. Hari ni ramai, insyaAllah minggu ni saya akan keluar dalam TV Hijrah bercakap pasal ni. Dan juga Sina dari Khamis malam Jumaat ni 4 bulan malam, tonton tengok, sebab saya akan bercakap satu topik yang sangat dahsyat, iaitu kita panggil suami gay. Atuk gay lagi. Sebab saya buat gay ramai 2000 lebih. Lepas tu saya tengok muka lelaki saya kenal, siapa gay boy semua saya tahu. Kau tutup muka pun saya kenal. Berhari-hari buat kes. Kita ada rumah perlindungan di Selangor. Jaga anak-anak juga ni, jangan jadi gay, jangan jadi pondan, jangan. Sebab tu saya suruh peluk tadi tu. Peluk anak kita, kasih sayang anak bang. Allahu Akbar. Jadi nafkah kita nak mantak bagi isteri kita ni. Tapi kalau isteri itu gaji besar, duit banyak lagi, dia akan cakap balik, bang, saya pulangkan balik ni bang, saya halal lah bang, ya. Nampak tu? Sebab kalau tak bagi macam itu di padang mahsyar nanti, orang perempuan ni akan tuntut dengan kita. Kita nak masuk syurga ni, dah rajin pergi masjid, pakai jubah, pakai serban 4 lapis. Betul? Gedeg. Sampai depan Allah nanti di padang mahsyar. Sebab Rasulullah SAW bersabda, 4 perkara. Dengar ni, kau catat. Datang dengar ceramah, catat. Jangan nak main handphone, catat. 4 perkara, dengar ni. Ni penting. Pesan Rasulullah SAW bila kita berada depan Allah di padang mahsyar, tak bergerak 2 kaki anak Adam. Tak bergerak 2 kaki anak Adam selagi tak jawab 4 ni. Yang pertama tu apa dia? Umur kamu ke mana dihabiskan? Contoh hari ni tuan-puan datang ni dengan ceramah ni, dapat pahala. Ni pihak LPPKN pegawai-pegawai ni yang menganjurkan ni, susung kursi, susung tu, jaga mic adik tu, dapat pahala. Kau jangan ingat kau duduk situ tak dapat pahala, aku yang dapat pahala, tak. Semua kita dapat ni sebab apa? Kita ada malaikat Rokit Atib mencatat. Ni Rokit ni. Jangan main-main tau. Yang pertama, umur kita. Kalau umur kita dah 50 tahun, apa benda kita buat? Kita tinggal solat ke tidak? Kita solat ke tidak? Solat tahajud ke tidak? Kita buat kebajikan ke tidak? Kita bagi duit pada bini kita ke tidak? Kita pimpin bini kita ke tidak untuk kata orang tu solat berjemaah? Kita pimpin anak kita. Minta maaf hari ni ramai anak-anak muda jumpa saya menyalahkan bapa. Duduk atas kursi, atau I'm free thinker. Atau I'm liberal. Tuhan tak ada lah. Itu you boleh tengok saya punya YouTube. Kenapa dia cakap macam tu? Bila saya tanya kenapa, ayah saya solat sendiri-sendiri dalam bilik. Dia tak pernah jadi imam kat depan. Bila saya panggil ayah masuk dalam, saya tanya, bang, tuan kenapa tak imam? Tuan Haji, saya baca Al-Fatihah pun tak tentu hala. Dan bila semayang tu saya baca Fatihah Qul Huwallah je. Anak saya sekolah agama, malu saya. Anak saya dah jam 6 tanya, ayah bila lagi nak baca surah Al-Baqarah? Budak-budak sekarang. Saya kata, bang, abang jadi imam, baca Fatihah je Qul Huwallah pun tak apa. Sebab Allah tu menerima amalan kita. Dia bukan nak tengok bacaan, nak tengok abang tu bimbing anak-anak ni. Anak abang dah cakap tu. Dia kata abang, bini pun cakap. Kadang-kadang kita ni ego. Kita orang lelaki ego. Bila nak semayang tu mesti nak baca Al-Fatihah, lepas tu nak baca surah Al-Waqi'ah. Sedangkan ingat 2 ayat je. Betul tak apa, kita baca Qul Huwallah, kita baca Qul Ayyuhal Kafirun, kita baca Qul A'udzu Birabbin Nas.
Yang penting niat kita nak sembah Allah, nak bawa anak-anak ni supaya mereka ni ada apa? Roh Islam. Tuan-tuan minta maaf lah, tak ada guna lah ada PhD ke, ada profesor ke, jusah A ke, jusah B ke, KSU ke apa, tapi tak solat, tak ada guna. Sebab saya buat ni semua jutawan ke, baru ni ada seorang jutawan, dalam bank duit tak banyak lah, juta-juta. Tapi masalahnya apa? Anak dua dah jadi gay. Anak dua gay. Nampak apa? Bila saya tanya kenapa? My husband very busy. My husband very busy. Businessman. Hari ni orang terlalu sibuk. Kita sibuk boleh, tapi masa bersama keluarga kena ada. The quality time, masa bersama keluarga ada. Sibuk macam mana pun. Sebab tu kena jadi imam tadi tu. Yang pertama umur, yang kedua apa dia? Ni badan kita. Allah tanya, ni Tuan Hushim, badan kau tu, kau hidup 65 tahun, kau buat apa badan kita ni? Ni saya datang beri ceramah, kita datang makan, kita pergi masjid, kita main golf, naik basikal, gedik-gedik. Semua dikira badan kita ni. Sebab masa tu Allah kata apa? Badan kamu yang dah reput, masa hidup 65 tahun, apa kau buat, Hushim? Semua akan ditanya ni. Tak usah sombong lah dengan sekarang badan kita segak ke, handsome je, jambu ke benda ke. Tak ada. Bila masuk kubur, tak lama, 3 hari je terus jadi ulat makan. Yang kedua, Allah tanya kita. Yang ketiga, Allah tanya apa? Ilmu yang kau ada, kau sampaikan ke tidak? Ilmu. Semua ada ilmu. Ni perempuan, mungkin perempuan bukan ustaz. Jangan kata yang menyampaikan ceramah ustaz je, kaunselor saja, motivator saja. No. Kita sebagai mak bapak pun boleh. Ni lepas solat, orang lelaki nak ajar, lepas solat kita baca doa apa benda, buka Quran. Ni saya ajar, buka Quran, lepas tu kita tadabbur Quran. Kenapa hari ni ramai orang misalnya walaupun belajar tinggi-tinggi tapi tak ada roh dalam diri dia, sebab tak faham isi Al-Quran. Apa cerita surah Al-Baqarah? Kalau kita nak bermotivasi, contoh kan, pakar motivasi selalu saya cakap apa? Motivasi mesti tahu menguruskan masa, belum tahu melalui checklist dan ni. Semangat. Tapi kalau nak masuk syurga, baca ayat apa? Quran. Kalau baca ayat ni kita akan bermotivasi. Ayat apa? Ar-Rahman. Surah Ar-Rahman, Al-Waqi'ah. Sebab dalam tu Allah kata apa? Ahli-ahli syurga itu bila datang, semua muka bercahaya. Sebab dulu atas dunia dia beramal soleh, dia orang yang baik, dia orang yang tidak asat dengki, tak suka misalnya kata orang membawang, tak suka tengok benda-benda bukan-bukan. Nampak? Surah apa? Surah Al-Waqi'ah, Surah Ar-Rahman. Dan Allah tanya kita dalam surah Ar-Rahman tuan 31 kali, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Nikmat-nikmat apa lagi yang kau nak dustakan, Hushim? Ni tengok kita ni handsome, baju cantik, seluar serba-serbi, boleh berjalan lagi, duit ada cukup bang, ada rezeki. Berapa ramai orang susah. Saya tuan-tuan pengurusi Perkim Selangor, naik pengurusi Perkim Selangor, Kelang saya pengurusi, hari-hari orang minta beras. Kelang penduduk tak ramai lah, 2.5 juta. Yang kena buang kerja ada ratus-ratus ribu. Jadi dia minta beras, minta susu. Semalam pun ada seorang, ayah dia kahwin 4, anak tak ramai 34, duduk satu rumah. Datang ibu saya menangis, anak tu jual kuih. Saya nak pergi sembahyang Jumaat, dia tahan saya, atuk belilah kuih tu, saya dah setengah hari dah round tu, kuih tak laku. Saya tengok, Allahu Akbar. Jadi saya kata, marilah, dah nak sembahyang Jumaat tak ni? Nak. Saya alhamdulillah lah, walaupun tak berdaftar, kalau bawa kereta saya tu, orang masjid akan lepas. Saya kata, mari ikut atuk, mari. Sejadah ada, mari sembahyang. Berapa lama dah tak sembahyang nak? Dia kata, dah dekat setahun tak sembahyang tu. Remaja kebanyakan tak pergi masjid, tak boleh masuk masjid. Dah setahun setengah tu. Bila saya bawa, dia suka betul dia. Bila nak balik tu saya hantar dia, sebab dia jalan kaki jauh, saya tak boleh sebut tempat kan. Dan dia cakap apa? Ayah dia seorang ayah yang tak bertanggungjawab. Tuan bayang, 4 bini duduk satu rumah. Saya macam tak percaya, saya pun pergilah. Pergi, rupanya betul.
duduk rumah, ya Allah, tak nak cerita rumah tu, tengok sedang menangis lah. Adik-beradik 34 orang. Kata makan apa ni? Makan apa yang ada lah. Mak tu buat ni, buat kari pap. Mak tu buat ni, mak tu buat tu. Dia tukar jual, adik-beradik jual semua, tak sekolah. Dan adakah ini berlaku di Malaysia lagi? Berlaku di Malaysia lagi, tuan-puan. Sebab apa? Ayah tidak bertanggungjawab. Nampak tu? Lepas tu ayah ni penting. Ayah tak bertanggungjawab. Anak menangis, lepas tu datang lagi pegang kaki saya, atuk. Ada aiskrim tak tu? Saya cucu 15 orang, tuan-puan. Saya cucu 15. Ni cucu saya. Ni 15 cucu. Cucu 15. Budak-budak suka apa? Suka aiskrim. Betul bang? Kita orang tua makan aiskrim semput. Betul bang? Sekali-sekali boleh lah bang budak-budak tengok. Sedih saya tengok tu, ya Allah. Saya tanya masa PKP ni ada tak makan? Ada tu. Kadang-kadang tak laku, tak apa, kami tak makan. Beras tak ada. Saya dah tahu dah tempat dia. Lepas tu saya menyentuh, saya akan pergi hantar beras, hantar apa semua. Kita bagi. Dan itu pun perlu counselling. Itu perlu counselling. The whole family need counselling. Sebab apa? Mental dah rosak, emosi dah rosak. Nak pulihkan tu bukan senang tu. Nak pulih. Sebab tu saya nak beritahu pada ibu bapa, tuan-tuan sekalian, counselling ada 3. Selalu orang salah anggap. Bila sebut counselling je, kalau jumpa kaunselor, nak jumpa pegawai LPPKN Puan Rashidah. Bila keluar, kalau nak jumpa puan daripada flat, nak pergi mana jumpa tu pegawai LPPKN, counselling. Mesti orang flat cakap apa? Masalah masalah apa kau? Kan ingat tak kat sekolah dulu, bila nak jumpa cikgu kaunseling, semua kata masalah. Keluar bilik kaunseling saja, dalam kelas pun cikgu cakap, awak masalah jumpa cikgu Ushim tadi Sebab saya dulu asal usul saya ialah cikgu kaunseling sekolah tahun 78. Sekolah Tengku Ampang Rahimah Kelang 78, 79. Salah seorang anak murid saya buat kaunseling selalu siapa? Ella, penyanyi rock. Liza Hanim, itu PRS saja. Liza tu PRS tu, daripada form 1 sampai form 5. Hari-hari dalam bilik kaunseling. Saya bermula daripada sekolah. Dulu dipanggil guru bimbingan dan kerjaya, guru bimbingan kaunseling. Dulu tak panggil kaunselor. Dulu tak ada lesen pun. Tak berlesen-lesen pun, tuan-puan. Dan saya nak beritahu tuan-puan ni, kaunseling ada 3. Ni dengar betul-betul. Tapi satu lagi saya tak sebut lagi, tuan-puan ni, yang keempat saya sebut baru 3 yang 3 tanya soalan kan terlupa. Yang keempat ialah, dari mana kau dapat duit? Dari mana kita dapat duit? Dan ke mana dibelanjakan? Ni dapat duit ni. Duit kita dapat dari mana? Kalau kita kerja kerani, kita untuk kerja 8 pagi sampai 5 petang, tak ponteng, halal. Tapi kalau hasil hilang ni macam mana? Jadi pegawai misalnya tu pula tu, ada projek 10%, bawah kapet, under kapet, duit cuci. Ni hari Jumaat, hari Sabtu ni, suruh sponsor pergi Legoland. Semua lah kocek saya, main golf. Itu kecil-kecil, belum besar-besar lagi. Dan orang macam ni biasa jumpa saya buat kaunseling, bila pencen, dia Allah uji dia dengan satu penyakit, iaitu penyakit panic disorder, insomnia, malam tak boleh tidur. Walaupun dulu Jusabi, Jusai, menteri ke apa benda, bila malam tak boleh tidur. Tengok duit daripada mana? Biarlah tuan-tuan, miskin tak apa. Orang miskin lagi senang depan Allah nanti. Orang miskin paling cepat masuk syurga. Cuma satu, jaga solat. Orang banyak duit ni, Allah, sebab saya kaunselor 40 tahun. Sebab saya, klien saya berbagai-bagai latar belakang. Sebab tu saya berani bercerita. Kalau kerja, jangan ambil duit. Ni pegawai yang belakang LPPKN, jangan kau punting, kau hilang. 2 minit kau hilang, duit tu haram. Ni kau datang sini lagi, lepas tu pukul 10, kau hilang sekejap, 20 minit. Apa nak jawab depan Allah? Masa tu mulut tak bercakap, yang bercakap hidung, mata, telinga. Tak usah sombong lah. Masa tu Allah tak panggil lagi, wahai engkau Datuk KSU. Tak ada. Masa tu Allah panggil apa? Hei manusia.
Habis nama kau sultan ke? Dulu tak ada kapet dah, kapet merah, kapet hijau dah tak ada. Semua bogel belaka depan Allah. Ingat. Ni bukan saya bercakap. Yang bersabda ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cari kitab 4 tadi Ingat tu. Hari ni rasuah bermaharaja lela, menyebabkan rakyat susah. Ramai orang susah. Orang tak amanah. Balik-balik surah Al-Mu'minun, Allah kata apa? Mukmin yang amanah. Buka surah Al-Mu'minun bang. 7 ciri mukmin yang berjaya dan beruntung. Surah Al-Mu'minun. Ramai orang kita apa? Pergi kursus Stephen Covey, 7 Habits. Saya Universiti Melaya hantar saya dulu tak lama lah, tahun 2000 itu. Satu hari kursus macam ni 10,000 bayar. Syida 10,000 sehari Universiti Melaya. Universiti Melaya ajak atau saya dekat Hotel Hilton PJ tu. Kursus apa? Kursus Stephen Covey, 7 Habits. Sebenarnya itu semua dah ada dalam Quran, iaitu surah Al-Mu'minun ayat 1 hingga ayat 11. Lepas tu saya kalau pergi ceramah pegawai kerajaan, saya akan quote itu. Tapi ramai orang tak suka. Orang tak suka, tak mau panggil saya. Sebab apa? Takut kena batang hidung nanti. Tak kisah. Rezeki bukan daripada dia, rezeki daripada Allah. Rezeki saya tak putus. Cakap benda yang benar. Nampak tu? Ya tuan-tuan ni? Jadi tuan-tuan tak apa, walaupun susah ke, ini ramai sedengar ibu tunggal, bela anak, jangan susah. Duit halal. Biarlah kita jual karipap, satu hari dapat RM30 tapi duit halal. Daripada dapat 30 juta tapi duit haram. Ada yang jumpa saya, "Atuk, bapak saya ikat dengan getah plastik." "Wah, banyak duit ayah kau." Tak mau cerita lah. Semua dalam kocek saya. Jangan main-main tu. Nak bila kita ada kuasa. Bila ada kuasa, jaga tender, jaga projek, ada kuasa sikit. Yang tak ada kuasa ni tak adalah. Macam kau ni jaga mic, habis tinggi pun rasuah air botol je kau, 4 orang. Siapa nak bagi duit kat kau? Betul. Pakailah cermati hitam sampai tua. Tak ada siapa nak. Betul. Tapi selamat bang. Walaupun kau misalnya rugged apa benda, tapi kau selamat. Tak payah pakai songkok macam aku, tapi ambil rasuah. Nak buat apa? Pakai kopiah, betul. Berjanggut, astagfirullah. Nak buat apa? Saya akan cakap semua ni sebab saya buat kes. Kaunselor yang paling mahal sekali bukan PhD, bukan masters. Saya nak beritahu semua, yang mahal ialah kes tadi. Kes paling mahal. Saya bercakap ini tak mau tunjuk PowerPoint, buang masa. Saya nak cakap kes demi kes. Lepas tu bagi saya 2 jam ni tak ada apa, sebab saya bercakap 3 hari. Kes. Ni baru satu kes baru pasal apa? Pemantapan keluarga, pemantapan rumah tangga, pemantapan suami isteri. Dah jawab 4 bang 4 dah ada. Tadi umur, ke mana dia habiskan. Yang kedua iaitu kita punya batang tubuh kita ni, bila dah repot, apa kita buat atas dunia ni. Kemudian yang ketiga apa dia? Contoh misalnya kalau kita suami kan, kita selalu peluk bini kita, dapat pahala. Bak bini akan datang, ya Allah suami aku ni batang tubuh dia repot ni, dia selalu peluk aku, pahala. Jadi kakak balik lepas ni tengah hari, peluk laki tu. Jangan kau nak salam aja, kau boring kau cakap. Dia dapat pahala, kesian. Kita orang Islam tuan-puan, buat apa saja dapat pahala. Senyum, sedekah, senyum. Bila isteri balik rumah, suami balik rumah, senyum. Balik ni tak ada. Bila suami balik, muka ketat macam kapet tak siap. Muka bang, kerok bong, orang Terengganu kata. Saya orang Terengganu. Muka kerok, macam bulldog. Muka macam bulldog. Macam mana suami nak duduk kat rumah? Sebab tu ramai suami cakap saya, "Haji, saya tak suka duduk rumah, saya suka lepak kedai mamak." Sebab kedai mamak kita orang ada jemaah kita. Jemaah makan roti canai 3 jam roti canai saja, teh tarik 2 kali order. Sebab nak kat rumah nak menghadap bini nak buat apa? Tengok muka kau. Dah lah pakai baju Kelawar Kelantan, t-shirt pagoda yang koyak tu Orang kat rumah kita walaupun dah tua-tua ni kan ni, pakai seksi-seksi. Walaupun rambut kita dah uban macam kapet, pakai elok-elok. Dah tua, warga emas Kalau yang muda-muda lagi nak jaga. Sebab apa hari ni tuan-puan, nak beritahu dalam ni semua ada. Orang lelaki ni tengok-tengok ni, bukan tengok apa,
Kadang-kadang nak tengoklah, nak buka ayat Quran, tiba-tiba terkeluar pula janda menggoda keluar. Saya pun ada ni lah. Saya ada janda menggoda, semua ada bang dalam ni. Apa benda tak ada ni? Ni Rasulullah bersabda fitnah akhir zaman. Ni dia. Kalau tak jaga, tak ada disiplin kendiri, menyebabkan kita lalai. Tengoknya bukan-bukan. Tua-tua dah kan, nak tengok bini pun dah tak selera. Tengok atas bawah. Suami pun berjalan pun nak pergi ke dapur pun dah sakit lutut. Sakit lutut. Kita konong-konong betih ada lagi. Dah. Ni. Sebab tu kita kalau macam suami kita, bini kita sakit lutut apa, kita pegang dia. Pegang, mai sayang. Sebab inilah kita nak bawa ke syurga. Kalau boleh kita suami isteri ni sampai ke jannah, kita semua boleh jumpa di syurga. Tahu? Kat sana jumpa, suami aku. Akan cari. Sebab manusia masa tu ada beratus-ratus bilion. Nak cari mana? Tapi Allah pemudahkan. Sebab bila kita hati baik tu, hati kita baik, Allah mudahkan. Tahu? Ya? Ihsan tu kena ada. Jadi saya dah cakap apa tadi tuan-puan, iaitu nafkah perlu diberi oleh suami. Tapi kalau suami tak mampu, tak apa, isteri naklah kata orang tu cakap elok-elok. Satu lagi nak ajar. Isteri-isteri kalau suami duduk dalam bilik air, kau buka dompet dia tu. Buka. Tengok. Ketawa nak curi tu. Saya bukan suruh mencuri. Kalau tengok dalam dompet suami, biasa dompet suami ada apa? Banyak risit-risit tu. Risit. Duit adalah RM3. Jadi kita isteri ni banyak duit sikit. Jadi kita ambil, suami dalam bilik air nak ajar ni. Saya ramai, saya buat counselling, saya ajar macam ni. Apa dia buat? Ambil duit 100 ke, taruh dalam dompet suami. Syidah, kau buat macam tu. Kau tengok laki bila keluar, tengok ada 100. Orang lelaki ni di ego. Orang lelaki ada ego. Dia tak, kalau keluar dia takkan terima kasih terus. Syidah, terima kasih. Syidah masuk duit dalam beg abang ni. Tak, dia takkan cakap. Saya buat kaunseling ramai. Dia naik motor dia menangis. Orang lelaki dia akan menangis. Sebab tengok ada 100. Daripada RM3 dia di 100. Takkan toyo pula masuk, betul? Ini cara. Begitu juga kita suami. Saya buat selalu untuk isteri saya. Minta maaf cakap ni, alhamdulillah lah. Saya Allah bagi rezeki melimpah ruah. Ceramah banyak, duit pun masuk banyak. Isteri saya dia pencen cikgu je. Pencen dia pun tak sampai 3,000. Jadi apa saya buat ialah, dia duduk dalam bilik air. Biasa orang perempuan kan mandi dalam bilik air kan lama. Rodak tak benda dibuatnya. Tu ni. Handbag orang perempuan ni besar. Mana handbag? Mana handbag orang perempuan? Ni dia. Ni handbag kakaknya ni. Ni handbag. Ni dia. Kau tengok. Dalam handbag tu ada apa? Ada sapu tangan. Kau nampak? Ni. Handbag orang perempuan. Besar. Kau nampak ni, wow, coach, mesti banyak duit punya. Isteri saya pun sama. Tapi kalau kita buka handbag ni, dalam handbag bini kita ada apa? Ada minyak tebal, ada minyak yoi, ada minyak apa? Minyak kapak, gincu yang dah habis, ada 4 botol. Jadi bila kita tengok ni, dia duduk dalam bilik air, kita buka tengok semua tak ada apa. Kadang-kadang ada isteri ni tak suka meminta-minta. Ada isteri tak suka meminta-minta. Dia tak suka tau. Jadi kita sebagai suami yang bertanggungjawab, buka zik, masuk 200. Masuk 200. Nampak tu? Kalau ada lebih, masuk lagi. KG bila di depan cermin, dia buka ni, dia nak taruh minyak UI ke apa, tengok ada 300. Kita ada kat luar, tengah misalnya duduk aja, silat-silat datang dari belakang peluk kita. Orang perempuan dari segi psikologi fitrahnya dia tak suka simpan. Sebab orang perempuan dia extrovert, dia personality extrovert. Lelaki kita ni introvert, suka simpan. Orang perempuan tak. Dia akan jumpa, peluk kita, bang, banyaknya bagi duit bang, 300 banyak tu. Buat apa banyak-banyak sangat tu. Dia tak tentu hala. Kadang-kadang keluar tu dengan tuala je. Kegembiraan seorang isteri dapat duit. Ni. Kakak ada
suami buat macam tu? Ada? Cakap terang. Ada. Ada. Apa perasaan puan sebagai seorang isteri bila ada duit tu? Terharu sangat. Tengok. Suara terharu sangat. Nampak tu Betul puan Betul Dia masuk banyak ke sikit? Banyak sebab dapat pun sikit je, tapi bagi kat saya. Puan rasa terharu dengar suami-suami. Suami-suami dengar. Masuk. Ini cara kita untuk membugarkan rumah tangga. Bugar. Harmoni rumah tangga. Bukan tunggu hari jadi. Ni hari jadi pun bini kena tanya. Bang, hari ni hari apa bang? Hari ni hari Sabtu lah. Kau sibuk tu hari Sabtu ni. Bang, hari ni berapa bulan? 30 Oktober. Kan itu hari dah 29, 30 hari ni. Sampai hati abang. Dulu masa bercinta, abang hantar bunga pada saya 4 bulan sebelum 30 Oktober. Masa bercinta 4 bulan dah hantar bunga. Betul? Yang gelak-gelak yang muda-muda pengetahuan abang Masa bercinta, betul Dah kahwin. Bini tanya, bang hari ni tahu bang hari jadi kaya bang? Ya ke hari jadi kau? Abang dah lupa lah. Dah lupa. Apa perasaan seorang isteri? Apa perasaan isteri, Kak? Apa perasaan? Marah? Marah juga. Ni Kak, apa perasaan sebagai seorang isteri? Apa perasaan seorang isteri? Gembira bila ingat hari jadi. Kau tak ingat? Kalau tak ingat, kecewa rasanya. Kecewa nampak tu. Puan kecewa tak? Kecewa juga. Ya, selama ni ada suami buat macam tu, ingat hari jadi. Tak ada suami lah. Saya tak ada. Tak ada suami? Bang, ada? Lepas ni kita buat sesi kejap. Tu, ada. Duduk flat yang sama kan? Betul? Bang, boleh tu bang, ada. Dekat Keramat Melaka. Senang, ya? Abang naik motor pusing gini. Jadi kalau kita nak bagi macam tu. Duit kepada suami kita. Ada abang buat ni pada isteri? Ada. Ada juga kena. Ada abang buat. Abang Syahri ada buat. Abang ada buat, bang? Ada juga. Ada sebab tu yang datang ni hari ni suami yang berbagus. Yang datang ni suami yang berbagus. Suami tak bagus tak datang. Betul. Orang lelaki paling ego sekali bila sebut ni pemantapan perkahwinan. Tak mau datang. Dia kata mesti aku kena punya lagi. Mesti aku kena. Ni Haji Husin mesti kenakan aku je, betul. Sebenarnya saya nak beritahu puan ini antara tips-tips yang mudah. Selain daripada peluk, selain daripada sayang, masuk duit sikit, kan bukan banyak sangat. Kan lepas tu kita solat berjemaah, suami isteri, malam-malam bangun buat tahajud, dah umur-umur macam ni kan. Dan tahajud jangan kacau pasangan kita. Saya banyak buat kes kaus ni bergaduh suami isteri pasal tahajud. Madam bini bangun pukul 3 pagi. Bangun pukul 3 pagi, dia buka lampu, satu bilik buka lampu. Dah abang bangun. Abang Syahri bangun, dah tua-tua buat tahajud, dah tua-tua nak mati. Sedar-sedar lagi ke? Macam mana? Sedangkan Allah kata bila bangun buat tahajud tu senyap-senyap. Senyap-senyap je, bangun tu. Lampu jangan buka. Kita bangun. Tapi kalau bini kita tanya, bang, malam ni kalau abang bangun tahajud keju saya bang ya. Orang perempuan kadang penat. Orang perempuan penat tau. Sebab dia melahirkan anak 6 orang, 7 orang. Kita orang lelaki tak mengandung. Orang lelaki mana ada mengandung? Syari. Mengandung tai kita. Orang lelaki mengandung tai. Orang lelaki kalau mengandung sudah pasti paling kerap ambil MC bila bekerja. Nampak tu. Orang perempuan tengok dia mengandung tapi datang kerja. Orang lelaki sekejap MC, sekejap sakit perut, sekejap apa. Orang perempuan tengok, sebab tu Allah bagi orang perempuan. Kenapa orang perempuan mengandung dan melahirkan anak? Tengok orang perempuan datang ke office 9 bulan 10 hari datang lagi tu. Nampak? Saya nak beritahu kat sini, itulah Allah bagi istimewanya kaum wanita mengandungkan. Kita orang lelaki mana ada mengandung? Betul? Tak ada mengandung. Orang perempuan tengok Allah bagi. Syukur. Sebab tu kita suami kena sayang isteri kita. Sebab dia melahirkan zuriat kita.
melahirkan anak-anak kita yang comel-comel. Nampak tu? Suami isteri tak bercakap, diam. Hari ni ramai suami isteri duduk serumah tak bercakap. Oh, ramai jumpa saya. Sebab apa? Nak cover line supaya jiran-jiran semua nampak bau bagus je. Ini betul. Satu lagi, saya pesan suami isteri, jangan tidur bilik asing-asing. Kalau boleh tidur sekatil. Walaupun kita tak ada buat apa-apa, dah tua-tua tak ada buat apa-apa, tidur bilik sekatil. Sebab bila pegang tangan suami, dapat pahala. Suami pegang tangan isteri, dapat pahala. Dalam Islam ni, tengok beberapa perkara dapat pahala. Yang pertama, tengok apa? Tengok Kaabah. Hari ni orang berebut nak pergi ke Mekah, nak tengok Kaabah. Tengok Kaabah aja, duduk je. Lepas tu kalau tuan-tuan pergi Mekah, pergi umrah ke apa, tengok orang tengok Kaabah, ramai orang menangis. Kenapa? Orang tengok Kaabah je. Tengok Kaabah dapat pahala. Bayangkan depan Kaabah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Pahala lagi banyak. Lepas tu buat solat sunat pula 2 rakaat depan Kaabah. Lepas tu kat sana tuan-tuan, orang semua berpusu-pusu. Kecuali sekarang bila dah pandemik, ada SOP. Dulu ya Allah tuan-tuan, sekali pergi 6 juta, 7 juta orang. Tu Mekah. Apa pasal? Orang nak tengok Kaabah. Yang kedua tuan-tuan, tengok dapat pahala, tengok muka siapa? Tengok muka ibu bapa kita. Kalau mak ayah masih ada, tengok muka ayah dapat pahala. Tengok muka mak dapat pahala. Tapi hari ni anak-anak datang ke rumah, dia salam sekejap. Baru ni bila Perdana Menteri Datuk Ismail Sobri kata, okey, boleh rentas negeri. Wow, semua orang suka. Tapi bila saya terima kaunseling daripada ramai bapa-bapa, ibu, Tuan Haji, anak saya balik kampung tapi bukan bercakap dengan kita orang. Sibuk main handphone. Nampak tak? Hari ni orang sibuk dengan handphone bang. Duduk main handphone. Ayah ada tu, datang peluk sekejap je, kata rindu. Dia kalau rindu betul-betul, kita kena duduk depan ayah kita ni, kita bercakap macam ni ya ayah, abang lama tak balik ni ya. Nak bercakap dengan ayah macam mana, sihat ke, apa ke, cakap. Jom ya, ayah nak makan apa? Ayah nak makan apa? Ada anak abang cakap itu. Ayah nak makan apa? Ada? Ada lah, sebab menjaga hati orang tua. Ya, ya, ada kan? Anak yang keberapa tu? Bukan semua anak. Mesti ada pilihan anak yang pertama. Anak yang pertama. Oh, dia ambil berat pasal abang ni. Nampak tu tuan-tuan. Ambil berat. Ni anak-anak semua ni. Engkau tu. Ni orang muda-muda ni. Kau jangan pula bawa ayah. Oh, saya ni, saya ada anak menantu tu. Tapi kalau anak saya cakap, ayah, malam ni pergi makan dekat sana, walaupun kita ada duit. Tapi bila anak-anak tu pelawa, menantu pelawa, sebagai orang tua ni, kita rasa apa? Rasa terharu. Dan pahala dapat. Pahala besar. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 177, Allah berfirman, Allah kata apa? Berbuat baiklah kepada kedua ibu bapa kamu, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang miskin, orang-orang yang meminta-minta, dan orang yang gelandangan. Tengok, yang pertama ialah ibu bapa. Dan bila ibu bapa kamu sudah tua, maka cakaplah baik-baik. Jangan menengking mereka dengan perkataan Nampak? Tengok muka mak ayah dapat pahala. Tengok muka siapa lagi? Isteri, tengok muka suami dapat pahala. Tengok muka lelaki tu. Tengok muka ni. Ni, puan, tengok muka Haji Syahri, tengok je. Jangan pula laki tengah tidur, gigi palsu dah tak ada, kau ambil gambar. Lepas tu kau keluar Facebook pula tu. Inilah dia pengakhiran seorang lelaki. Gigi dah tak ada, dulu handsome, sekarang inilah dia, suami saya. Keluar Facebook pula tu. Jangan. Kita tengok je. Tengok kalau boleh, Allahu Akbar. Urut-urut kepala suami kita tu. Ya Allah, inilah suami aku. Kalau boleh selawat Nabi, tiup ubun-ubun dia. Ya Allah. Dan saya nak pesan kepada isteri-isteri dan suami, pasangan kita, walaupun dia ada kelemahan, ada keburukan, kalau 10, kelemahan ada 3, tengok yang baik 7 tu. Yang baik itu kita tengok. Jangan nak tengok yang buruk je. Mungkin suami kita ni nakal sikit, apa benda, jangan tengok yang tu, tengok yang baik tu. Begitu juga dengan suami Haji Syahri. Tengok muka isteri. Walaupun isteri kita memang kita tengok pun, Allah, badan pun dah macam peti ais 4 pintu. Badan pun dah bulat. Badan pun alamak.
bau lipas lah, bau apa. Dekat rumah dia pakai tu. Syekh Syahri kerja mana ni? Tak kira lah. Ni dulu kerja mana? Dulu swasta. Swasta, syarikat apa? Sekarang arkitek. 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 Contohlah tuan-puan kita dulu kerja ni LPPKN. Bila dah pencen, dulu ada hari keluarga LPPKN tahun 2016 kan. Pencen tahun 2022. Bini kita pakai t-shirt tu. Hari keluarga tahun 2016 tu. Lengan dah tak ada, apa tak ada. Tak apa. Kenang-kenangan. Faham buat baik. Dan kita suami isteri juga, kalau boleh 5 minit. Kalau boleh tuan-puan, kita bawa isteri kita makan ke, berjalan ke. Sekarang dah boleh merentas. Boleh pergilah. Nak bercuti ke nak apa, boleh. Tuan-puan jadi kalau kita baik dengan suami isteri, sangat bagus tuan-puan Okey, saya ada 5 minit lagi. Ada soalan nak tanya, boleh tanya sebelum tutup ni. Tapi saya nak beritahu lepas ni tuan-puan, insya-Allah sekejap lagi menteri akan lancarkan ni. Tuan-tuan dan puan jangan usah hati. Telefon saja ke LPPKN Kedah nampak tu. Ada ramai kaunselor kat sini ni Ni ada ni tadi. Ni ada. Ada ramai. Dan nombor talian tu yang penting. Tuan-tuan dah ada dalam beg masing-masing nombor talian, call. Kalau ada stres ke, ada tertekan ke, ada rasa apa, jangan simpan. Jangan pergi cerita tempat yang salah. Dalam kaunseling ada 3 saya beritahu sebelum ditutup. Ingat tu, sebab orang selalu tabu dengan kaunseling. Kaunseling yang pertama sekali bukan ada masalah, iaitu yang pertama dipanggil apa? Educate, pendidikan. Kalau orang tahu berbobot, sebab tu saya tak menantangan. Saya dah 40 tahun. Kalau 20 tahun dulu kaunseling memang tak berlaku. Tak berlaku dulu. Tapi hari ni rakyat Malaysia dah tahu dah pentingnya kaunseling, dan maka ramai yang datang. Bukan apa tuan-puan? Nak belajar. Kau dah kahwin di usia emas, macam mana kita ni nak kata orang tu membugarkan rumah tangga kita. Kalau dah kahwin, macam mana kita nak jadi seorang suami yang kita kata yang bertanggungjawab. Nampak tu? Belajar. Lepas tu kalau ada cucu, macam mana dengan cucu pula? Bagaimana dengan kita punya anak menantu? Ada ilmu. Kita di universiti tu belajar fakulti ekonomi, belajar fakulti undang-undang, belajar medik, tak pernah belajar tentang ni tuan-puan. Ni parenting skill. Kita kursus kahwin 2 hari je. Pergi kursus kahwin 2 hari. Tuan-puan. Lepas tu kita pun kahwin, duduk serumah. Ilmu tak ada. Saya dulu lecturer Universiti Melaya. Saya ketua session counselling Universiti Melaya. 18 fakulti ada. 18 fakulti tuan-puan Jadi ini semua tuan-puan kita hendaklah belajar. Yang pertama sekali kaunseling ialah belajar. Yang kedua apa dia? Yang kedua dalam kaunseling ialah pencegahan. Bila dah mula kata orang tu ada masalah sikit rumah tangga je, datanglah. Tuan-puan, kita kena kencing manis. Baru 7 kencing manis. Kalau kita pergi jumpa doktor awal-awal kan bagus, untuk pencegahan betul. Tapi ramai orang hari ni kencing manis dah 25 baru jumpa doktor. 25 tu pergi potong kaki. Nampak tu? Dan yang ketiga tuan-tuan apa dia? Iaitu kita hendaklah kata orang tu, yang ketiga ni biasa paling ramai lah jumpa saya, iaitu kaunseling pemulihan. Yang akhir sekali, pemulihan. Dah teruk baru datang. Anak kita dah jadi penagih dadah baru datang. Anak dah jadi gay baru datang. Anak dah jadi pondan baru datang. Minta maaf, saya buat kes ni semua tuan-tuan. Semua saya buat kes ni. Dia tak kira kau pangkat apa. Allah akan uji manusia dengan anak-anak. Orang perempuan Allah uji dengan suami. Orang yang bekerja Allah uji dengan apa? Rasuah. Kena ingat. Tuan-tuan bahaya. Jangan sekali ujian ni. Tuan-tuan jadi ujian-ujian ni semua menyebabkan kita berada dalam keadaan yang sangat-sangat teruja. Tuan-tuan okey. Kalau tak ada soalan lagi, saya masa dah cukup. Tuan-tuan insya-Allah tahniah kepada LPPKN kerana menganjurkan program pada hari ini, satu talian kaunseling yang sangat diperlukan oleh masyarakat Malaysia yang ada 34 juta sekarang. Ramai rakyat Malaysia dalam pandemik dan nak pergi endemik amat stres kewangan, stres emosi, stres psikologi, rumah tangga huru-hara. Yang bercerai tadi saya dah beritahu 66,000, Muslim 66,000, non-Muslim dah 17,000.
Dan ramai lagi menunggu ni. Jadi tuan-puan kalau ibu bapa, tuan-tuan puan, suami isteri, kalau ada apa-apa masalah, datanglah, telefonlah kepada LPPKN punya talian ni.